Baik, peningkatan kes jangkitan COVID-19 terutama daripada individu yang baru pulang dari Sabah ini menimbulkan kegusaran. Dan pasca pilihan raya negeri Sabah, PRN Sabah, apa yang kita belajar terutama sekali soal pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam tempoh yang mencabar ini. Dan untuk itu kita bersama dengan pakar epidemiologi Universiti Malaysia UM, Profesor Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum. Prof, kalau kita lihat sejak tempoh berkempen, kita lihat beberapa laporan media menyaksikan beberapa pemimpin ahli politik ini didapati positif COVID-19. Dan ini juga cerminan, adakah ini mencerminkan tahap kesediaan kita untuk berhadapan dengan pilihan raya dalam konteks yang lebih luas, maksudnya pilihan raya umum dengan SOP pilihan raya yang ada ini tidak mencukupi ataupun kita tidak bersedia lagi? Terima kasih saya menjemput saya sekali lagi. Sebenarnya kita dah ada SOP. Tapi walaupun ada SOP, saya tengoklah di kaca TV, pematuhan kepada SOP ni saya rasa adalah kurang. Inilah disebabkan mungkin orang tidak faham ataupun orang tidak meneliti SOP tersebut dengan betul. Jadi saya rasa kalau dari segi persediaan, adakah kita bersedia untuk pilihan umum seperti ini, saya rasa kita belum bersedia lagi. Sebab pilihan umum adalah pilihan raya yang besar. Dan kalau kita lihat pilihan umum yang lepas telah dilakukan pada 2018, jadi terdapat 5 tahun sebelum pilihan raya umum yang seterusnya perlu dilakukan. Jadi maksud 2023 sebelum kita perlu mengadakan pilihan umum. Jadi kita perlu gunakan masa ini untuk membuat persediaan seperti bukan saja SOP yang perlu ketat, tetapi kemungkinan ada vaksin COVID-19 yang akan timbul selepas ni. Dan kita perlu memperkukuhkan lagi prasarana digital kita supaya kempen maya boleh dijalankan daripada kita menjalankan kempen seperti ceramah, rumah ke rumah dan sebagainya yang membawa risiko. Kita juga perlu, saya rasa, mengurangkan pergerakan penduduk yang amat besar semasa kempen pilihan raya. Dan ini yang merisaukan saya. Sebab kan apabila pergerakan penduduk itu banyak, maka peluang ataupun keberangkalian untuk penularan wabak COVID-19 ni akan bertambah. Dan kita boleh kurangkan ini dengan cara mengundi pos yang lebih meluas lagi ataupun stesen mengundi terpencil supaya mereka yang tidak perlu kembali pengundi tidak perlu kembali ke negeri masing-masing untuk membuang undi misalnya. Dan saya rasa kita perlukan, ini saya berulang kali dah kata, kita perlukan satu sistem surveillance yang betul-betul real time supaya kita boleh memastikan sekiranya ada kes, kita boleh lakukan active case detection dengan cepat dan kita boleh membendung wabak di tempat itu. Tapi kalau boleh, saya rasa janganlah adakan PRU pada waktu ini sebab persediaan kita perlu lebih teliti lagi. Dan kita boleh belajar daripada negara lain yang telah menjalankan pilihan raya umum masa-masa pandemik seperti Korea Selatan, seperti Singapura, Iceland dan sebagainya. Ya, mungkin SOP sedia ada itu jika dipatuhi sepatutnya sudah mencukupi. Sudah kita lihat contoh negara luar yang mematuhi prosedur operasi standard SOP sedia ada, tidak ada kes jangkitan, peningkatan kes jangkitan yang mendadak yang mungkin kita akan saksikan dalam masa seminggu dua lagi, Prof. Tapi dalam masa sama, Prof, bercakap mengenai soal infrastruktur ataupun undi pos itu memerlukan sudut perundangan. Cumanya yang saya tertarik dengan apa yang Prof sebutkan tadi, pengesanan secara pantas atau segera itu bagaimana? Apa huraian? Boleh Prof jelaskan? Sebenarnya kita sudah ada satu sistem yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan dipanggil e-COVID. Ini adalah untuk mengesan kes-kes COVID yang ada di Malaysia ini. Cuma apa yang dipanggil sebagai sentinel surveillance tidak dilakukan di semua klinik kesihatan. Dan saya mencadangkan dan saya pernah mengeculkan dalam Astro Awani juga beberapa kali bahawa kita perlu melakukan apa yang dipanggil sebagai syndromic surveillance, iaitu sesiapa yang ada gejala seperti batuk, sesak nafas, demam dan sebagainya, dimasukkan datanya ke dalam sistem e-COVID.
Tidak perlu dilakukan ujian calitan ataupun swab test, tetapi dimasukkan. Jadi apabila pada penghujung hari data ini perlu dihantar secara terus kepada CPRC daripada klinik kesihatan tersebut, dan kita mempunyai beribu-ribu klinik kesihatan di seluruh negara, dan perlu dianalisa secara real time. Jadi apabila kita analisa secara real time, kita akan lihat di mana lokasi atau tempat terdapat gejala-gejala yang secara tiba-tiba timbul misalnya. Jadi kita boleh tumpukan kepada daerah tersebut, buat pengasingan, kita buat ujian caritan dan sebagainya secara rawat pada penduduk tersebut, dan kita pastikan kita bendung bawa di daerah tersebut sebab ia menular di tempat lain. Jadi ini boleh dilakukan, bukan sistem tidak ada. Sistem sudah ada. Kita perlu perluaskan penggunaan sistem itu kepada semua klinik kesihatan yang ada akses kepada internet, sebab ini memerlukan akses kepada internet. Prof, ringkas saja Prof. Melihat kepada konteks pilihan raya negeri, pilihan raya umum ini, ianya melibatkan pemilihan pemimpin wakil rakyat, dan pemimpin-pemimpin walaupun bukan wakil rakyat, ketua kampung ataupun ketua surau ataupun komuniti itu juga memainkan peranan untuk memastikan soal pematuhan SOP itu dituruti. Jadi apa peranan dari segi masyarakatnya, sebab kita berbalik semula kepada asal awal peranan key opinion leader ini dalam memastikan soal pematuhan SOP. Kalau kita buat banyak sistem pun, tapi kalau tak patuh juga SOP, tak ada juga yang timbul kesedaran untuk pakai topeng dengan cara yang betul, bukan diletak di bawah dagu, itu pun tak jadi juga Prof. Ya, memang. Itulah saya katakan, SOP ada, tapi pematuhan itu kurang. Jadi adakah mereka mendengar pendapat ataupun mengikuti nasihat daripada key opinion leaders? Sekiranya key opinion leaders tersebut bukan merupakan ketua kampung misalnya, tapi orang yang berpengaruh di sesuatu lokaliti tersebut, maka kita perlu gunakan. Dan yang saya kata risaulah apabila melihat SOP ada, tetapi SOP tidak diikuti dengan betul. Jadi apa lagi yang perlu kita lakukan? Mungkin pendidikan kesihatan itu perlu diperhalusi supaya mesej itu sampai dengan jelas. Kadang-kadang mesej ni apabila pesanan ni dia terlalu tidak berapa jelas, ia akan tidak sampai kepada orang yang sepatutnya menerima mesej tersebut. Itu yang saya sarankan. Jadi saya rasa pesanan ni, macam mana kita nak package ke pesanan ni supaya ia sampai, sama ada ia kempennya berterusan ataupun dalam bahasa ataupun linggo yang mungkin senang difahami, supaya ia tidak mendatangkan kekeliruan. Ya, baik, terima kasih Profesor Dr. Awang Bulgibah Awang Mahmud, pakar epidemiologi Universiti Melaya, berkongsi dengan perkara ataupun apa yang boleh kita belajar daripada pilihan raya negeri Sabah dan tahap kesediaan kita sebagai rakyat Malaysia sekiranya pilihan raya umum berlaku dalam masa terdekat.